Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang hubung kait pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi, secara umum kita mengetahui bahawa sistem pendidikan merupakan satu elemen yang paling penting dalam sesebuah negara. Sistem pendidikan di Malaysia telah pun mengalami perubahan sejajar dengan peredaran zaman untuk disesuaikan dengan keadaan semasa dan seterusnya memenuhi keperluan masyarakat dalam bidang ini. Sistem pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan masa kini telah menggambarkan bahawa pendidikan ini sentiasa berkembang dan berubah disebabkan pengaruh-pengaruh di sekeliling secara langsung dan tidak langsung. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan berfungsi sebagai matlamat dan hala tuju yang jelas sebagai panduan dalam menetapkan sasaran yang boleh membawa manfaat yang besar kepada negara. Manakala falsafah pendidikan guru pula diwujudkan bagi meletakkan garis panduan dan melahirkan guru yang berdedikasi dan berkredibiliti, kerana guru ini merupakan nadi penggerak yang utama kepada pendidikan di negara kita. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan? Pertama sekali, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini juga adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Bukan itu sahaja, sebagai pengetahuan tambahan, falsafah pendidikan kebangsaan FPK ini dahulunya disebut sebagai falsafah pendidikan negara, iaitu FPN, yang merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, setiap aktiviti pendidikan yang diadakan bagi mencapai intipati utama dalam FPK adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Berikut yang dipaparkan pada skrin adalah elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama adalah pendidikan ini adalah satu usaha berterusan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan ialah satu proses dalam diri seseorang yang bermula sejak dari kandungan ibu lagi sehinggalah ke akhir hayatnya. Pendidikan yang diterima oleh seseorang ini boleh berlaku di mana-mana dan bukannya hanya berlaku di sekolah. Pendidikan juga berlaku secara berterusan secara formal dan tidak formal. Seterusnya, memperkembangkan lagi potensi individu. Kandungan falsafah pendidikan kebangsaan yang kedua ini pula adalah untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Maksud potensi individu ini adalah kebolehan ataupun bakat seseorang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Maksud insan yang seimbang dan harmonis ialah tiada sebarang perkara yang terabai dan keseimbangan bagi seseorang individu adalah penting bagi memastikan kemajuan dirinya sendiri. Keempat pula, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, iaitu semua potensi diri dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek disepadukan bagi menguasai kemahiran-kemahiran dan juga bidang ilmu. Selain daripada itu, nilai-nilai murni juga perlu dipersepadukan demi memenuhi keperluannya dalam menjalani kehidupan. Bagi elemen yang kelima pula adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Hal ini adalah untuk mengawal diri agar tidak melakukan kejahatan. Maka kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ini perlu disemaikan dalam diri setiap individu. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ini juga terkandung dalam prinsip rukun negara. Jadi, setiap individu yang mempunyai kepercayaan agama akan percaya bahawa setiap yang dilakukan di dunia ini mesti mendapat balasan di akhirat kelak. Bagi elemen yang keenam pula adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Matlamat kerajaan ialah untuk menjadikan semua rakyat Malaysia berilmu pengetahuan. Justru itu, setiap rakyat perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya.
Yang ke-7 pula adalah bagi melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Kerajaan juga mengharapkan rakyatnya berakhlak mulia, berdisiplin dan hidup hormat menghormati antara satu sama lain. Rakyat juga diminta untuk bersopan santun dan berbudi bahasa antara masyarakat. Berikut adalah 3 elemen terakhir bagi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu bagi melahirkan rakyat yang bertanggungjawab terhadap diri dan negara. Seterusnya, melahirkan rakyat yang berketerampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan cekap. Akhir sekali adalah melahirkan individu yang berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Seperti yang kita tahu, kesejahteraan diri ini adalah amat penting untuk kita dalam mengharungi kehidupan yang aman dan damai. Seterusnya adalah pengenalan bagi falsafah pendidikan guru FPG. FPG ini dapat membentuk pemikiran guru dan amalan guru di Malaysia pada tahap tertinggi. Antara konsep FPG adalah terdiri daripada 5 elemen, iaitu perwatakan yang mulia. Kedua, berkembang maju dan berpandangan saintifik. Ketiga, berkomited menegakkan aspirasi negara. Keempat, mengekalkan warisan budaya kebangsaan. Dan yang kelima, pembangunan individu dan pengekalan disiplin masyarakat. Falsafah pendidikan guru ini bermatlamat bagi menghasilkan guru yang berkualiti dari segi personaliti sehinggalah kepada amalan individu, berilmu serta mempunyai nilai keguruan dan berupaya memacu generasi kini untuk mencapai wawasan pendidikan dalam abad ke-21. Berikut pula adalah elemen-elemen falsafah pendidikan guru. Bagi elemen yang pertama adalah guru yang berpekerti mulia. Jadi sebagai seorang guru, kita mestilah sentiasa bersedia untuk meletakkan kepentingan utama kepada pihak lain seperti murid, ibu bapa murid, masyarakat dan negara melebihi daripada kepentingan diri sendiri dan keluarga. Guru juga haruslah bersikap adil kepada setiap murid dalam apa jua perkara tanpa mengira latar belakang murid tersebut. Misalnya, guru ini sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas kepada setiap muridnya. Bagi elemen kedua adalah guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Jadi seorang guru yang sentiasa berfikiran positif, inovatif dan motivatif ini dapat dilahirkan melalui falsafah pendidikan guru. Hal ini kerana guru akan mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa mempertingkatkan pengetahuan dan kemahirannya selaras dengan perkembangan pendidikan secara global dari masa ke semasa. Tambahan pula, seorang guru itu akan sentiasa berusaha untuk gigih dalam mencari dan menggunakan idea bahan kaedah baharu dalam melaksanakan bidang tugasnya. Sebagai contoh, guru ini akan mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan menggunakan kemahiran teknologi maklumat seperti komputer, projektor dan lain-lain untuk menarik minat murid dalam sesi pembelajaran yang dijalankan. Bagi elemen yang ketiga pula adalah guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Melalui FPG, terbentuknya seorang guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang terpenting dan utama dalam hidupnya. Guru ini sewajarnya mendahulukan kepentingan negara dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan, kerana pendidikan juga merupakan peneraju kemajuan negara. Sebagai contoh, seorang guru itu wajib taat kepada arahan dan mengutamakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Bagi elemen yang seterusnya, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Sememangnya seorang guru dapat meletakkan diri sebagai role model untuk mengelakkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Contohnya, seorang guru sentiasa menjaga kelakuan diri sepanjang masa kerana adab dan tingkah laku diri mencerminkan identiti seorang guru tersebut. Seterusnya adalah guru yang menjamin perkembangan individu, iaitu guru ini sentiasa memberikan keutamaan dan memastikan setiap muridnya diberi peluang untuk mengembangkan potensi
dan bakat mereka secara menyeluruh dan bersepadu merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti kokurikulum. Misalnya, murid ini bebas memilih subjek elektif, aktiviti kokurikulum dan bebas mengemukakan idea mereka yang tersendiri. Falsafah pendidikan guru juga melahirkan guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid yang pelbagai kaum ini sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini dapat menerapkan elemen perpaduan semasa mengajar dan semasa aktiviti kokurikulum berlangsung. Contohnya, guru boleh menyusun murid-murid dalam kerja berkumpulan yang mana setiap kumpulan haruslah mempunyai murid-murid yang berbeza kaum. Seterusnya, bagi melahirkan guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Kandungan ini menerangkan bahawa guru ini mesti sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar. Hal ini adalah bagi mengelakkan unsur pilih kasih seseorang guru kepada murid-murid. Juga seorang guru ini boleh memberi nasihat kepada murid untuk membuat keputusan. Sebagai seorang guru juga, kita boleh memelihara suatu masyarakat yang progresif. Penekanan yang diberikan kepada aspek inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik dan bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Bahkan, guru ini turut menekankan kaedah inkuiri penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat, meneroka benda baharu dan mereka cipta. Hal ini dapat melahirkan guru dan juga murid yang berfikiran jauh. Dan akhir sekali adalah guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Sebagai seorang guru, kita hendaklah memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk murid agar dapat membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin seperti menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri murid, menyemai perpaduan kaum dan semangat kekitaan. Sebagai kesimpulan, FPG yang terdiri dengan matlamat dan dimensinya mestilah bergerak seiringan dengan FPK. Kefahaman guru tentang FPK ini akan menjadi teras dalam merealisasinya semasa berada di sekolah yang mementingkan aspek kemenjadian dalam pelbagai kemahiran. Gabungan FPK dan FPG ini dapat menjadikan guru-guru memahami tugas dan peranan mereka dalam melahirkan murid-murid yang cemerlang. Sekarang, mari kita lihat hubung kait antara pelan induk pembangunan pendidikan pada tahun 2006 hingga 2010 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, hubung kait yang pertama adalah rakyat yang berketerampilan. Keterampilan ini membawa maksud kepada menonjolkan diri. Oleh itu, 6 teras PIPP akan mampu untuk melahirkan masyarakat yang berkemahiran dan berkelayakan dalam melaksanakan tugas. Intipati daripada matlamat teras adalah untuk membangunkan modal insan yang berketerampilan. Sebagai contoh, teras dalam modal insan adalah kemahiran komunikasi berkesan. Apabila murid ini berjaya menguasai kemahiran berkomunikasi, maka mereka dapat memanfaatkan kemahiran tersebut untuk menonjolkan kemahiran mereka di halayak ramai. Kedua pula adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Menerusi teras pertama dalam PIPP iaitu membina negara bangsa, telah menggariskan antara usaha yang dilaksanakan bagi merealisasikan rakyat yang patuh kepada Tuhan adalah memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan. Setiap agama akan mengharuskan hambanya untuk taat terhadap perintah Tuhan. Jadi sebagai kesan, rakyat yang patuh kepada Tuhan ini akan berusaha untuk menghindari diri
daripada melaksanakan kejahatan, kerana mereka yakin bahawa Tuhan itu dapat melihat perbuatan sama ada baik maupun buruk. Yang terakhir pula, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Jadi setiap manusia ini haruslah mencapai kesejahteraan diri supaya kita dapat menguatkan diri kita ini untuk berhadap dengan segala ancaman dan cabaran pada masa akan datang. Berdasarkan teras pembangunan model insan, iaitu membentuk ciri kepribadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka ini berjaya dan dapat hidup dalam keadaan aman dan tenang. Sekarang kita beralih pula kepada hubung kait Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP tahun 2013 hingga 2025 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hubung kait yang pertama adalah bagi melahirkan rakyat yang menghayati nilai dengan pengukuhan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Rakyat yang menghayati nilai ini dapat mengukuhkan dan memupuk perpaduan dan persefahaman yang erat di antara murid. Kemudian, penyataan ini juga didasari oleh falsafah pendidikan kebangsaan supaya dapat melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan. Bagi isi yang kedua pula adalah memanfaatkan ICT. Jadi, hubung kait antara PPP dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Contohnya, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam yang berkaitan dengan elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, dapat melahirkan murid yang bertanggungjawab, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan berketerampilan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, ini antara hubung kait antara pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan perbincangan dan perbentangan kita. Terima kasih kepada saudari Naimah atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sebelum kita mengetahui tentang hubung kait antara Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia dan falsafah pendidikan kebangsaan, marilah kita mengenali dahulu apa itu Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, apa itu pendidikan digital? Pendidikan digital merupakan inisiatif yang dapat memacu perkembangan ekonomi masa depan yang memerlukan penguasaan dan kemahiran digital dalam generasi kini supaya dapat bersaing di peringkat global. Selain itu, antara matlamat pendidikan digital ialah untuk melahirkan generasi yang fasih digital dan berdaya saing. Seterusnya, mempunyai kemahiran dalam menggunakan digital dan akhir sekali mempunyai nilai etika dalam penggunaan digital. Selain daripada matlamat dasar yang digubal, Dasar Pendidikan Digital ini juga dirangka bagi memupuk bakat digital yang berkemahiran, berpengetahuan dan beretika. Jadi antara tumpuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada dasar ini ialah: yang pertama, usaha untuk meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi. Yang kedua, memperkayakan kandungan digital yang berkualiti. Yang ketiga, memudayakan penggunaan teknologi dalam kalangan pemimpin pendidik. Yang keempat, membudayakan teknologi digital dalam kalangan pemimpin pendidik. Dan yang kelima, mengupayakan infrastruktur dan infrastruktur digital dan akhir sekali memperkukuh jalinan strategi. Jadi, sekarang kita akan masuk kepada hubung kait pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia.
Jadi, hubung kait antara dasar pendidikan digital dan falsafah pendidikan kebahasaan yang pertama ialah melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, yang di mana kerajaan giat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dengan menjadikan guru sebagai medium untuk melihat potensi seseorang individu yang di mana dapat dicungkil dan digilap. Ini dapat menjadi salah satu cara untuk membangunkan negara yang lebih baik. Jadi antara latihan yang dapat diberikan oleh guru-guru untuk mencukil bakat murid-murid ini ialah dengan menggunakan pembelajaran digital seperti D5, From VLE, Microsoft 365, Google Site dan Google Classroom yang sering digunakan dari dalam pembelajaran pada masa kini. Yang kedua ialah meningkatkan potensi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Ini dapat dilihat di mana kerajaan mengambil inisiatif dengan memberikan peranti elektronik kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan keluarganya. Sebagai contoh, pemberian peranti siswa yang diberikan kepada semua pelajar di universiti dan sekolah menengah pada baru-baru ini, yang di mana ini bertujuan bagi memudahkan proses pembelajaran mereka di sekolah atau di dewan kuliah. Dan akhir sekali, mampu membentuk masyarakat yang berketerampilan diri sehingga mampu bersaing di peringkat global. Ini di mana seseorang individu tersebut mampu menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, usahawan dan talian bijak menggunakan media sosial yang ada pada masa kini seperti Instagram, Twitter, Facebook dan WhatsApp dalam mempromosikan perniagaan mereka sehingga berjaya memasarkan produk mereka di peringkat global. Daripada itu, dapat melahirkan individu yang cekap di dalam sains dan teknologi seperti melahirkan pelajar TVET yang mahir dalam bidang automotif. Seterusnya, hubung kait pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan guru FPG dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan tahun 2006 hingga 2010. Jadi, hubung kait antara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 dan falsafah pendidikan guru yang pertama ialah guru yang berpandangan progresif dan saintifik, yang di mana guru mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan diri secara profesional demi menjamin mutu profesion dan kualiti perguruan. Seterusnya, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Seseorang guru haruslah menjadi tulang belakang dan bekerjasama bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadikan negara Malaysia sebagai pusat cemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Yang ketiga ialah guru yang memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu. Ini dapat dilihat menerusi 6 teras PIPP. Antara cara membina negara bangsa yang mana rakyat yang memiliki ciri-ciri mampu bersaing, patriotik dan cinta akan negara serta dapat menyayangi dan menjaga warisan budaya dan kesenian bangsa, guru perlulah menjadi teladan untuk memupuk kecintaan kepada murid-murid tersebut. Yang keempat, guru menjamin perkembangan individu, yang di mana seorang guru perlulah mencukir bakat di dalam diri murid itu, yang di mana setiap murid yang mempunyai bakat dan potensi dalam diri, guru perlulah menggilap dan memperkembangkan bakat tersebut, dan guru juga harus memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk menunjukkan bakat mereka kepada khalayak ramai. Yang kelima, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Ini dinyatakan di dalam teras PIPP yang ketiga, iaitu memperkasakan sekolah kebangsaan
yang menyatakan bahawa sekolah aliran perdana diwujudkan bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia kerana sekolah tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan bagi merapatkan jurang dan perpaduan murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Akhir sekali, guru bersedia menjunjung aspirasi negara, yang di mana guru harus bersedia menggalas tanggungjawab yang diberikan. Guru diberi latihan supaya dapat memantapkan kerjaya guru dan menambah baik persekitaran kerja mereka. Sebagai contoh, guru keluaran daripada IPG merupakan guru berkebolehan dalam melaksanakan pemudahcaraan dalam PDP kerana telah mendapat latihan yang mantap semasa di IPG. Apa yang dapat dilihat daripada hubung kait Pelan Pendidikan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 dan falsafah pendidikan guru ialah: yang pertama, membentuk guru yang efisien dan berkualiti dalam mendidik anak murid, iaitu dengan menggunakan pelbagai kaedah yang menekankan aspek inovatif, kreatif, analitik, kritikal dan holistik. Dan akhir sekali, dapat melatih guru untuk bersikap adil kepada setiap murid dalam pelbagai keadaan tanpa mengira latar belakang. Saya Fatin Eliana, saya akan menerangkan tentang pendidikan pada masa kini. Konteks pendidikan pada masa kini perlukan pengisian yang sentiasa relevan dan fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan keperluan literasi teknologi maklumat dan komunikasi dan ketidaktentuan dunia pada hari ini. Keperluan dan tuntutan perubahan ini telah melahirkan kerangka baharu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pembentukan dasar baharu dalam sistem pendidikan ini menuntut pelbagai perubahan dalam pelaksanaannya. Impak paling jelas ialah perubahan strategi dan pendekatan pengajaran guru untuk memastikan murid mereka mendapat pendidikan yang boleh membantu mereka menghadapi proses sosialisasi dalam persekitaran yang semakin mencabar. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Yang pertama adalah untuk membina negara bangsa. Asas kepada pembinaan negara bangsa ini adalah untuk membangunkan warga Malaysia dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global, patriotik dan cinta akan negara, menyanjung serta menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Melalui PIPP, peranan pendidikan diperkasakan dalam melahirkan semangat cinta akan negara, pemupukan jati diri melalui co-curriculum dan usaha untuk melahirkan warga negara global yang mampu menghadapi ancaman globalisasi dan liberalisasi. Antara usaha-usaha ke arah mencapai merealisasikan teras itu ialah: yang pertama, memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu, memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Seterusnya, memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Selain itu, memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam hadari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan. Seterusnya, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 ini ialah membangunkan modal insan. Usaha untuk membangunkan modal insan ini digalas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Modal insan yang ada pada ketika ini perlu dibangunkan dengan jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan negara maju menjelang 2020. Tugas dan peranan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mencapai teras ini ialah dengan menyediakan peluang yang luas kepada generasi muda Malaysia untuk memperkembangkan potensi diri bagi melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran, membentuk ciri kepribadian yang perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, teras membangunkan modal insan, melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran komunikasi berkesan, membolehkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, nilai yang tinggi supaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat.
Matlamat akhir teras membangun modal insan ini ialah pelajar berupaya untuk berfikir secara kreatif dan kritis, berkemahiran menyelesaikan masalah dan berkeupayaan mencipta peluang-peluang baharu, mempunyai ketahanan serta berkebolehan berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah. Fokus dan strategi khusus dilaksanakan bagi mencapai hasrat ini dengan mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu, memupuk kemahiran dan berketerampilan serta memantapkan program kurikulum dan sukan. Selain itu, memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian, memantapkan pengurusan disiplin dan meningkatkan kerjasama KPM dalam pelbagai agensi. Seterusnya, beralih kepada pelan induk yang lain adalah memperkasa sekolah kebangsaan. Teras ketiga dalam PIPP ini merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Bagi merealisasikan hasrat ini, KPM telah memperkenalkan dasar memperkasakan sekolah kebangsaan supaya kekal sebagai pilihan utama masyarakat di Malaysia. Tujuan utama dasar memperkasa ini adalah untuk menjadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan berbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Usaha untuk mencapai matlamat teras ini memerlukan strategi pelaksanaan yang berkesan. Antara strategi yang dicadangkan ialah yang pertama, memperluaskan program prasekolah, memantapkan kepemimpinan pengetua dan guru besar dan kualiti guru, pengukuhan budaya sekolah, meningkatkan prestasi akademik sekolah kebangsaan. Yang seterusnya, pemantapan core kurikulum, pemantapan aktiviti core kurikulum dan sukan, penambahbaikan sistem sokongan, meningkatkan kualiti prasarana dan prestasi sekolah kebangsaan. Di samping itu, merapatkan jurang pendidikan dasar KPM melalui PIPP ini ialah untuk merapatkan perbezaan tahap pendidikan yang wujud antara pelajar mengikut lokasi, tahap sosioekonomi dan keupayaan. Teras ini adalah untuk memastikan semua pelajar dan guru mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk mencapai kecemerlangan. Beberapa aspek telah dikenal pasti menjadi faktor penyebab berlakunya jurang pencapaian dalam pendidikan yang perlu diberi perhatian. Jurang pencapaian dalam pendidikan ini perlu diatasi supaya akses, equity dan kualiti dapat ditingkatkan. Jurang pencapaian pendidikan yang diberi penekanan melalui pelaksanaan PIPP dijelaskan seperti berikut. Antaranya adalah jurang antara pencapaian pelajar, jurang penguasaan digital, jurang sosioekonomi, jurang antara pelajar normal dan pendidikan khas, dan yang akhir sekali ialah jurang bandar dan luar bandar. Induk pembangunan pendidikan juga menyentuh tentang memartabatkan profesion perguruan. Teras ini menjadi tumpuan kerana melibatkan peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan. Guru perlu kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian PDP menjadi lebih efektif, menarik dan menyeronokkan. Melalui teras dalam PIPP, peranan guru telah diperkasa menjadi pemudah cara dalam PDP sebagai ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. Asal KPM adalah untuk memartabatkan profesion pendidikan dengan meningkatkan kualiti, kerjaya dan kebajikan guru melalui strategi berikut. Antaranya adalah menambah baik sistem pemilihan calon guru, memantapkan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru, memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Yang terakhir adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Agenda utama PM melalui PIPP adalah untuk mencapai pendidikan berkualiti untuk semua. Melalui PIPP ini, KPM berhasrat membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia untuk melahirkan modal insan yang berupaya bersaing dalam era yang sangat mencabar ini. Matlamat ini boleh mencapai pelbagai pendekatan, menetapkan piawaian dan penanda aras yang lebih tepat dan bersesuaian dengan ciri keperluan kluster institusi pendidikan. Melalui PIPP, institusi-institusi model boleh dijadikan contoh oleh institusi pendidikan lain dalam kelompok yang sama. Institusi model ini akan menjadikan showcase pada peringkat antarabangsa pendidikan. Di samping membantu menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ringkasannya, kejayaan PIPP bergantung kepada komitmen semua pihak untuk menjayakan agenda pendidikan ini. PIPP merupakan panduan bagi seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan peranan secara lebih terancang, terarah dan berfokus.
PIPP menjadi asas kukuh untuk mencapai matlamat melahirkan bangsa Malaysia yang maju. Seterusnya, melonjakkan sistem pendidikan negara kepada tahap tinggi bertaraf dunia. Seterusnya, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Pelan Induk Pembangunan ini dilancarkan oleh Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. Pembinaan negara bangsa Malaysia adalah pelan pertama yang bertujuan menjadikan rakyat Malaysia ke arah satu bangsa yang bersatu padu dan merapatkan jurang pendidikan antara luar bandar dan bandar. Asas kepada pembentukan kerangka pembangunan pendidikan ini ialah hasrat untuk mencapai matlamat dalam wawasan 2020, iaitu untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selaras dengan itu, PIPP 2006-2010 menjadi agenda penting kerajaan untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Kementerian Pendidikan Malaysia menggalas amanah untuk membangunkan modal insan yang berilmu, berkemahiran, progresif, bermoral dan beretika dengan kerangka pembangunan yang komprehensif dan menyeluruh. Berikut pula adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2013-2025. Terdapat 11 anjakan pada jadual tersebut. Yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua ialah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berdasarkan keperluan. Anjakan yang keenam, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang terakhir ialah anjakan ke-11, meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Terdapat 3 gelombang pendidikan pada masa kini. Gelombang pertama ialah pada 2013-2015 di mana yang bermula dari tahun 2013 memberi penekanan kepada usaha menambah baik sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam fasa pelaksanaan gelombang 1, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran melalui peningkatan kompetensi dan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Pada akhir fasa gelombang 1 ini, Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan bahawa semua pengetua, guru besar, guru dan sekolah mencapai tahap minimum dalam standard kualiti yang dihasratkan. Gelombang yang kedua pula dari tahun 2016 hingga 2020. Melalui gelombang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia merangka perubahan struktur pendidikan negara untuk memacu perubahan bagi semua inisiatif dalam pelaksanaan gelombang 1. Pelaksanaan gelombang 2 melibatkan pergerakan guru-guru dan pengetua serta guru besar kepada pakej kerjaya baru melalui penstrukturan semula Kementerian Pendidikan. Gelombang 2 turut melibatkan kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula dan dilaksanakan. Semakan semula kurikulum merupakan usaha meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai selari dengan perkembangan ekonomi dunia. Akhir sekali, gelombang yang ketiga adalah pada tahun 2021 hingga 2025. Pelaksanaan gelombang 3 memberi fokus kepada anjakan kecemerlangan dengan keberkesanan operasi. Pada permulaan pelaksanaan operasi gelombang 3, semua sekolah, guru, pengetua dan guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Prestasi sekolah dianjakkan kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Pada fasa ini, sekolah perlu membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih baik.
bagi mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka 11 anjakan untuk dilaksanakan. 11 anjakan dalam PPP 2013-2025 yang perlu dilaksanakan ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang kelima, memastikan pemimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Seterusnya, mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah untuk menyediakan pelbagai kursus berasaskan keperluan. Seterusnya, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Seterusnya, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Seterusnya, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, meningkatkan ketulusan accountability awam sejajar dengan fungsi institusi pendidikan tinggi. PPP 2013-2025 telah merangka 10 lonjakan bagi memacu keberkesanan. Lonjakan yang perlu dicapai oleh sektor pendidikan tinggi ialah graduasi holistik berciri keusahawanan, kecemerlangan bakat, menghayati pembelajaran sepanjang hayat, graduan TVET berkualiti, kemampuan kewangan, pemantapan tadbir urus, ekosistem inovasi, keunggulan global, pembelajaran dalam talian tahap global, transformasi penyampaian pendidikan. Secara ringkasnya, PPP 2013-2025 telah menyediakan kerangka pembangunan pendidikan dengan fasa-fasa pelaksanaan, aspirasi dan anjakan yang perlu dihayati dan dilaksanakan dengan kerjasama padu semua pihak. PPP 2013-2025 menetapkan pencapaian aspirasi pembentuk identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Pemupukan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia dan semangat patriotik tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi terlaksana dengan cara memahami sejarah negara. Aspirasi ini dapat dicapai melalui semangat keterangkuman yang teguh, memahami, menghayati dan menerima kepelbagaian. Hubung kait Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2013-2025 dengan falsafah pendidikan guru. Guru perlu memainkan peranan dalam memelihara suatu masyarakat yang progresif di mana guru perlu bijak dalam menerapkan pelbagai kaedah yang berbentuk inquiry, penemuan dan kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar murid-murid suka untuk menerokai dan mencipta benda baharu yang mampu membantu memudahkan tugas mereka. Seterusnya, hubung kait dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia dengan falsafah pendidikan guru. Dunia kita ini sememangnya telah masuk dalam era globalisasi di dalam teknologi menjadi keperluan yang sering diperlukan oleh semua orang bagi memudahkan kerja harian dalam pelbagai bentuk. Walau bagaimanapun, dasar pendidikan digital KPM ini dibina kerana pihak KPM ini mengambil berat mengenai pendidikan di Malaysia ini. Tambahan pula, wabak coronavirus yang berlaku baru-baru ini menyebabkan KPM mengambil inisiatif yang baru untuk membolehkan semua murid sama ada yang masih bersekolah dan melanjutkan pelajaran ini sentiasa mendapatkan pendidikan secara berterusan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pemberian peranti elektronik secara percuma kepada rakyat yang kurang pendapatannya. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka tidak mampu untuk membeli peranti elektronik tersebut kerana masalah kewangan. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan dengan sentiasa berpandangan progresif dan saintifik dalam mengajar murid-murid. Guru seperti inilah yang akan membantu dalam membentuk model insan yang sentiasa mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk mencapai suatu matlamat hidup. Mereka juga berkeupayaan dalam menyumbangkan idea dari pelbagai sudut dalam memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Jelaslah bahawa guru perlu sentiasa bersedia dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya demi mendidik anak murid yang berfikiran ke hadapan dan mempunyai nilai-nilai murni dalam memberi diri mereka demi kesejahteraan hidup bermasyarakat. Sekarang, kita sudah berada di penghujung pembentangan ini. Jadi, apa yang dapat dirumuskan di dalam pembentangan ini ialah
falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) dan falsafah pendidikan guru (FPG) perlu dikekalkan sebagai tunjang dalam pendidikan negara. Oleh itu, para pendidik perlu memahami secara mendalam matlamat pendidikan FPK dan FPG dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Oleh itu, sistem pendidikan yang sistematik dapat melahirkan generasi masa depan yang berkualiti dan berdaya saing yang dapat membina negara yang maju pada masa hadapan. Sekian, ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.